Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1, Section 103 akan membentangkan esai kami yang bertajuk Gerakan Feminisme dan Kesejahteraan Masyarakat Malaysia. Hai, saya Amara Putri Stefani akan membentangkan bahagian pengenalan. Feminisme adalah gerakan sosial global yang memperjuangkan kesetaraan jantina dan hak wanita. Gerakan ini bertujuan membebaskan wanita daripada sistem patriarki yang mendominasi pelbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan politik. Seterusnya, dalam konteks Malaysia, feminisme berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, cabaran utama yang dihadapi ialah norma budaya dan agama yang sering menjadi penghalang, terutamanya dalam memastikan wanita mendapat akses kepada pendidikan, pekerjaan, dan ruang politik yang adil. Selain itu, organisasi tempatan seperti Sisters in Islam, Women's Aid Organization, and All Women's Action Society memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan kedudukan wanita di Malaysia. Organisasi ini membantu meningkatkan kesedaran masyarakat serta menyediakan sokongan kepada wanita untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik. Kesan kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia yang pertama ialah memecahkan stereotip gender. Melalui stereotip gender ini juga terdapat beberapa kesan positif, antaranya ialah pemerkasaan individu. Ini memberikan kebebasan kepada lelaki dan wanita untuk mencungkil bakat dan potensi mereka dalam melakukan sesuatu. Contohnya, lelaki ini bebas menari ataupun memasak kerana perbuatan tersebut bukan sahaja dilakukan oleh wanita tetapi boleh juga dilakukan oleh lelaki. Memecahkan stereotip gender dapat meningkatkan perubahan dalam budaya kerja. Ini juga dapat menjadikan persekitaran kerja lebih inklusif dan produktif. Apabila sesebuah syarikat itu memilih pekerja yang berkualiti dan berkemampuan berbanding dengan jenis jantina, ini dapat menghasilkan sesebuah kerja yang cemerlang dan profesional. Contohnya, syarikat ini boleh menjalankan kursus ataupun latihan pekerjaan kepada kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan. Seterusnya, stereotip gender ini dapat mengurangkan diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi dan kekerasan ini sering berlaku di dalam rumah tangga. Ini menyebabkan seseorang ataupun sesebuah individu masyarakat itu menganggap bahawa sesebuah hubungan di dalam rumah tangga itu didominasikan oleh lelaki. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah melaksanakan kerja mereka untuk memberikan akses perlindungan kepada mangsa keadaan terutama sekali lelaki ataupun wanita agar mereka terselamat daripada kekerasan. Di samping itu, memecahkan stereotip gender ini dapat mendorong pelibatan yang setara. Ini dimaksudkan dengan lelaki dan wanita itu berhak untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa mengira bahawa perkara tersebut hanya boleh dilakukan untuk lelaki ataupun wanita. Contohnya, lelaki ini boleh melakukan kerja-kerja rumah seperti memasak, mengemas rumah dan sebagainya. Manakala perempuan ataupun wanita ini boleh merangkul ataupun melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh lelaki seperti melakukan perkara yang melibatkan kejuruteraan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kesimpulannya, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, pelbagai langkah perlu dilakukan untuk membendung masalah stereotip gender. Jika perkara ini tidak diselesaikan, ini akan menyebabkan masalah kekeliruan jantina di Malaysia ini semakin berleluasa. Oleh itu, pihak kerajaan ataupun semua masyarakat perlu memainkan peranan penting bagi membendung masalah ini. Hai, nama saya Badrisha binti Saiful Azli, BG 23110271. Saya akan membentangkan tajuk kesan peningkatan kesedaran hak wanita. Gerakan wanita di Tanah Melayu berkembang seiring dengan perjuangan nasionalisme dan anti-kolonial yang membawa kepada kesedaran terhadap ketidakadilan gender dalam pendidikan, politik dan ekonomi. Walaupun gerakan ini bermula secara perlahan pada dekad 1920-an dan 1930-an,
Tokoh seperti Syekh Al-Hadi, Zakbar dan Ibu Zain memainkan peranan penting dalam memperjuangkan pendidikan dan hak wanita. Penyertaan wanita dalam politik dan kebajikan termasuk melalui organisasi seperti Persatuan Guru Perempuan Johor, PGPJ dan Kor Perkhidmatan Sukarela Wanita Melayu menjadi pemangkin kepada perubahan sosial. Namun, perjuangan wanita sering diketepikan apabila bertembung dengan agenda nasionalisme dan kemerdekaan. Meskipun wanita mencapai kemajuan dalam pendidikan dan hak pengundian, isu-isu seperti perkahwinan, perceraian dan poligami terus menjadi cabaran, mencerminkan bahawa perjuangan hak wanita adalah sebahagian daripada proses panjang dalam pembangunan negara. Okey, bagi kesan yang ketiga iaitu perubahan dasar undang-undang, gerakan feminisme di Malaysia telah membawa kepada beberapa perubahan penting dalam dasar dan undang-undang negara. Sejak Malaysia menyertai Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita iaitu CEDAW pada tahun 1995, negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengukuhkan hak wanita. Penubuhan Majlis Penasihat Kebangsaan mengenai integrasi wanita dalam pembangunan iaitu NACI adalah salah satu contoh usaha kerajaan untuk memastikan wanita mendapat peluang yang sama dalam pembangunan negara. Selain itu, gerakan feminisme telah mendorong penggubalan undang-undang yang lebih tegas terhadap keganasan rumah tangga dan gangguan seksual. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan pindahan kepada Akta Kerja 1995 dihadapi oleh wanita. 1995 untuk memasukkan perlindungan terhadap gangguan seksual adalah bukti komitmen Malaysia dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh para wanita. Perubahan ini menunjukkan bagaimana gerakan feminisme telah berjaya mempengaruhi dasar dan undang-undang di Malaysia, menjadikan negara ini lebih inklusif dan adil untuk semua. Sekian. Selamat sejahtera, saya Angelina Liarena dan saya akan membentangkan pengukuhan hak reproduktif wanita. Pengukuhan hak reproduktif wanita meningkatkan kesihatan masyarakat dengan mengurangkan kematian ibu dan anak, memastikan kelahiran selamat dan memberi keseimbangan psikologi kepada wanita. Pendidikan hak reproduktif pula membantu mereka membuat keputusan bijak dan mengelakkan kehamilan tidak dirancang. Hak ini juga meningkatkan ekonomi keluarga dan negara, membolehkan wanita menyelesaikan pendidikan, bekerja dan merancang keluarga. Anak-anak dari keluarga terancang lebih cemerlang menyumbang kepada masyarakat yang stabil dan sejahtera. Salah satu cara gerakan feminisme mempengaruhi peranan kedudukan wanita dalam masyarakat adalah melalui media dan representasi. Feminisme sebagai gerakan sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap peranan dan kedudukan wanita dalam masyarakat, terutamanya dalam konteks stereotip gender. Gerakan feminisme di Malaysia muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan gender yang telah berakar dalam masyarakat patriarki. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada hak-hak wanita, tetapi juga berusaha untuk mengubah struktur sosial yang mendiskriminasikan mereka, seperti pandangan bahawa wanita tidak mampu memimpin atau berkontribusi secara signifikan dalam bidang tertentu. Gerakan feminisme demikian membantu mengubah persepsi masyarakat tentang kemampuan dan peranan wanita, terutamanya melalui media dan representasi. Dalam konteks ini, feminisme berfungsi sebagai alat untuk menentang kesedaran masyarakat tentang isu-isu gender. Oleh itu, media memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai wanita. Melalui presentasi yang lebih positif dan beragam, feminisme berusaha untuk mengubah cara wanita digambarkan dalam media. Selain itu, gerakan feminisme juga menggunakan platform media sosial dan tradisional untuk menyebarkan kesedaran tentang isu-isu seperti keganasan terhadap wanita, hak reproduktif dan ketidakadilan gender. Tambahan pula, gerakan feminisme telah membantu menciptakan ruang bagi perbincangan mengenai isu-isu gender di Malaysia. Sebagai contoh, perdebatan tentang kekerasan terhadap wanita, diskriminasi di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif yang semuanya memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini demikian mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah yang dihadapi oleh wanita. Bukan itu sahaja, feminisme menentang penggambaran negatif wanita dalam media, seperti stereotip yang menganggap wanita sebagai objek atau lemah. Dengan memberikan suara kepada wanita dan menunjukkan pengalaman mereka secara lebih realistis, feminisme berusaha untuk mengubah naratif tersebut. Sebagai contoh, kempen #MeToo telah memberi suara kepada ramai wanita untuk berkongsi pengalaman mereka tentang gangguan seksual dan kekerasan sehingga menciptakan kesedaran kolektif di kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, feminisme juga mendorong lebih banyak wanita untuk terlibat dalam politik. Dengan adanya representasi yang lebih baik di media, wanita merasa lebih diberdayakan untuk mengambil bahagian dalam proses pembuatan keputusan.
Salah satu cara gerakan feminisme mempengaruhi peranan kedudukan wanita dalam masyarakat adalah melalui media dan representasi. Feminisme sebagai gerakan sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap peranan dan kedudukan wanita dalam masyarakat, terutamanya dalam konteks stereotip gender. Gerakan feminisme di Malaysia muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan gender yang berlaku akar dalam masyarakat patriarki. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada hak-hak wanita, tetapi juga berusaha untuk mengubah struktur sosial yang mendiskriminasikan mereka, seperti pandangan bahawa wanita tidak mampu memimpin atau berkontribusi secara signifikan dalam bidang tertentu. Gerakan feminisme demikian membantu mengubah persepsi masyarakat tentang kemampuan dan peranan wanita, terutamanya melalui media dan representasi. Dalam konteks ini, feminisme berfungsi sebagai alat untuk menentang kesedaran masyarakat tentang isu-isu gender. Oleh itu, media memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai wanita. Melalui presentasi yang lebih positif dan beragam, feminisme berusaha untuk mengubah cara wanita digambarkan dalam media. Hai, saya Aisyah Maisara binti Azmi, BJ 24110151. Cara gerakan feminisme mempengaruhi peranan dan kedudukan wanita dalam masyarakat Malaysia adalah melalui hak politik dan suara wanita. Penglibatan dalam pembuatan keputusan politik adalah salah satu cara utama di mana hak politik dan suara wanita mempengaruhi peranan dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Wanita yang memiliki hak politik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan politik, akan memastikan bahwa pandangan dan kepentingan mereka diwakili dengan baik. Ini membolehkan wanita menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Keterlibatan wanita dalam politik membawa perspektif yang lebih inklusif dan beragam yang mampu memperkaya perbincangan dan keputusan dalam isu politik. Kedua, peranan pemimpin, yang merupakan salah satu aspek penting yang dipengaruhi oleh hak politik wanita. Dengan hak politik, wanita dapat memegang jawatan kepimpinan seperti wakil rakyat atau menteri yang membolehkan mereka memainkan peranan yang lebih besar dalam masyarakat. Kehadiran wanita dalam kepimpinan politik membantu memecahkan stereotip jantina tradisional dan mengubah persepsi masyarakat terhadap peranan wanita. Dengan lebih banyak wanita dalam jawatan kepimpinan, dasar-dasar yang lebih adil dan seimbang dapat dibentuk serta memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Ketiga, kesetaraan gender yang memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat ini. Dengan hak politik, wanita dapat memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi dalam pelbagai bidang, termasuklah pekerjaan dan pendidikan. Wanita yang terlibat dalam politik dapat menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka seperti kesetaraan gaji, peluang pekerjaan yang sama, akses kepada pendidikan yang berkualiti. Wanita dalam politik dapat mempengaruhi pembuatan dasar yang lebih inklusif dan adil bagi memastikan bahwa hak wanita diiktiraf dan dilindungi. Seterusnya, pembangunan sosial dan ekonomi adalah aspek yang dipengaruhi oleh keterlibatan wanita dalam politik. Wanita yang aktif dalam politik dapat menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi melalui dasar-dasar inklusif dan berkesan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat secara keseluruhan. Mereka menyumbang kepada kemajuan melalui tenaga kerja, keusahawanan, serta pendidikan anak-anak. Tanpa penyertaan aktif wanita, masyarakat kehilangan pandangan dan potensi yang merupakan aspek penting untuk pembangunan yang terjamin dan lestari. Kelima, hak politik dan suara wanita dapat memecahkan stereotip jantina yang memberikan impak positif. Keterlibatan wanita dalam politik membantu memecahkan stereotip jantina tradisional dan mengubah persepsi masyarakat terhadap peranan wanita dengan menunjukkan bahwa mereka mampu memegang jawatan kepimpinan dan menentukan pilihan signifikan. Masyarakat dapat melihat bahwa wanita juga boleh menjadi pemimpin yang berkesan serta berwibawa, bukan sahaja mengehatkan mereka kepada tugas-tugas domestik. Hal ini memberikan inspirasi kepada wanita generasi muda untuk mengejar kerjaya dalam bidang politik dan kepimpinan. Akhir sekali, gerakan feminisme mempengaruhi peranan dan kedudukan dalam hak politik dan suara wanita adalah melalui keamanan dan keadilan sosial. Wanita yang terlibat dalam proses politik sering membawa perspektif yang lebih terbuka dan berfokus kepada keamanan dan keadilan sosial. Hak politik dan suara wanita adalah kunci untuk mencapai keamanan dan keadilan sosial. Apabila wanita memiliki hak politik yang sama, mereka dapat menyumbang secara menyeluruh dalam proses pembuatan keputusan bagi memastikan bahwa isu-isu yang mempengaruhi mereka dan komuniti dapat dipertimbangkan. Hai, nama diberi Elvira Rowena Wongsyuli, BI 24110060. Hari ini saya akan membentangkan cara yang ketiga, yaitu pendidikan. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam gerakan feminisme di Malaysia. Salah satu pencapaian terbesar gerakan ini telah membawa kesan besar terhadap peranan serta kedudukan wanita dalam masyarakat. Antaranya ialah penglibatan setaraf dalam pendidikan.
Gerakan feminisme memperjuangkan penglibatan wanita dalam pendidikan pada semua peringkat, iaitu wanita kini dapat melanjutkan pendidikan hingga ke peringkat universiti. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih luas bagi wanita dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi. Kedua, kesedaran isu identiti jantina. Pendidikan feminis meningkatkan kesedaran tentang isu-isu identiti. Kurikulum pendidikan merangkumi sumbangan wanita dalam peristiwa sejarah. Contohnya, pelajar diajar tentang tokoh wanita seperti Tun Fatimah. Ketiga, perkembangan kemampuan dan keyakinan diri. Hal ini demikian, pendidikan yang setara memberikan wanita kemahiran untuk bersaing dalam dunia kerja. Oleh itu, wanita lebih yakin mengambil bahagian dalam politik dan kepimpinan. Sebagai contoh, Nurul Izzah Anwar sebagai ahli politik yang memperjuangkan hak wanita. Keempat, yaitu perubahan dalam kurikulum dan bahan pendidikan. Pengenalan topik-topik tentang kesetaraan, identiti jantina dan hak wanita, iaitu dengan mengadakan kempen kesedaran seperti He for She, meningkatkan kesedaran tentang kesetaraan jantina supaya aktiviti sekolah menggalakkan kesetaraan dan penghormatan terhadap peranan wanita. Yang kelima, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pendidikan feminis meningkatkan partisipasi wanita dalam mengambil keputusan di pelbagai peringkat supaya wanita lebih berupaya memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai contoh, wanita terlibat dalam keputusan keuangan dan perancangan keluarga. Terakhir ialah kesedaran dan perubahan sikap secara keseluruhan. Pendidikan feminis membentuk masyarakat yang lebih terbuka dan adil supaya dapat menghapuskan pandangan umum jantina yang merugikan serta dapat memperkasakan wanita untuk mengambil peranan aktif dalam masyarakat. Assalamualaikum, saya Nisa binti Abdullah akan membentangkan cara gerakan feminisme mempengaruhi peranan dan kedudukan wanita dalam masyarakat dari segi ekonomi. Gerakan feminisme merupakan usaha memperjuangkan hak wanita yang muncul sejak akhir abad ke-19. Dalam konteks ekonomi, gerakan ini telah membawa perubahan besar dalam peranan dan kedudukan wanita. Pertama, feminisme telah meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja. Dahulu wanita hanya dilihat sebagai penyokong keluarga, namun kini mereka memainkan peranan penting dalam ekonomi. Contohnya, peningkatan bilangan pekerja wanita di Malaysia dijangka menyumbang kepada kenaikan KDNK negara sebanyak 0.4% setiap tahun. Kedua, feminisme telah memperjuangkan dasar gaji setara seperti yang dinyatakan dalam Akta Kerja 1995 di Malaysia. Ini mengurangkan jurang gaji jantina, memberikan pengiktirafan kepada sumbangan wanita dan meningkatkan kestabilan keuangan mereka. Ketiga, feminisme memberi inspirasi kepada wanita untuk menceburi keusahawanan, khususnya dalam industri kecil dan sederhana. Ramai wanita kini berjaya menguruskan perniagaan, membuka kios dan menambah pendapatan melalui usaha sendiri. Intinya, gerakan feminisme bukan sahaja memberi manfaat kepada wanita, tetapi juga kepada masyarakat. Dengan meningkatkan peluang pekerjaan, memperjuangkan kesamaan gaji dan menggalakkan keusahawanan, ia mencipta ekonomi yang lebih inklusif dan produktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hakil Membezanan Abidin. Sekarang saya akan teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulan, kebangkitan gerakan feminisme di Malaysia dipengaruhi oleh gerakan global dan konteks tempatan. Ia bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi wanita. Dari segi perubahan positif, ia memecahkan stereotip gender yang membatasi peranan lelaki dan perempuan. Selain itu, meningkatkan pemerkasaan wanita dan perubahan budaya kerja yang lebih inklusif. Akhir sekali, mengurangkan diskriminasi dan cabaran terhadap wanita. Cabaran yang dihadapi ialah isu undang-undang berkaitan perkahwinan, penceraian dan poligami masih menjadi cabaran. Penggambaran negatif wanita dalam media dan kurangnya wanita berpengaruh dalam politik. Kesimpulannya, kebangkitan feminisme di Malaysia telah membawa perubahan signifikan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat walaupun
cabaran untuk kesetaraan hak jantina masih berlanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.